واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara penerbit Dr. Mahdi Syahudin, saya pendengar yang milik Allah sekalian, Alhamdulillah, menyambung balik kita dalam pincangan ayat kelima dan keenam dari Suratul Anbiya. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir. Falyatina bi ayatin kama usila al-awwalun. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Sadaqallahul azim. Bahkan mereka berkata juga, Al-Quran merupakan mimpi-mimpi karut, malah dia mengada-ngadakan. Bahkan dia sendiri seorang penyair, maka hendaklah dia mendatangkan kepada kita satu ayat sebagaimana rasul-rasul yang telah pun diutuskan. Tidak ada satu negeri pun yang beriman, kami telah membinasakannya sebelum mereka, maka apakah mereka akan beriman? Jadi ucapan kaum musyrikin ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa sebenarnya ia merujuk kepada pertentangan hasil pemikiran manusia, golongan musyrikun itu, kata Imam Al-Biqai. Dalam satu keadaan mereka menolak kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalih bahawa nabi ini merupakan manusia biasa. Makan, minum, melakukan semua aktiviti sebagaimana dilakukan oleh orang-orang awam, orang kebanyakan. Sedang dalam sudut yang lain, mereka mengakui adanya para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Ibrahim, Ismail, Musa, Isa. Dan mereka ini semua merupakan manusia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Yang mana kesemua ini membawa mukjizat-mukjizat, sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawa mukjizat yang pernah dibawa oleh orang-orang lain yang terdahulu itu. Saudara pendengar ini mulia Allah sekalian, dapatlah difahami dari ayat di atas gambaran peningkatan penolakan oleh golongan musyrikun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Quran ini tahap demi tahap. Pertama, mereka menilai apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu merupakan sebagai adghathu ahlam, iaitu hal yang bercampur baur, yang tidak teratur, yang diduganya kenabian dan kitab suci. Dengan demikian, lebih ringan daripada sihir. Lalu mereka meningkatkan tuduhan yang seterusnya, tahap yang berikutnya, mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ini mengada-ngadakan dengan menyatakan Al-Quran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi mereka cipta perkara-perkara yang disampaikan itu. Kalau yang lalu, saudara, mereka masih belum menegaskan pembohongan dan beranggapan bahawa ada kesamaran bersangkutan dengan apa yang Nabi alami itu, yang Nabi duga sebagai wahyu. Di sini mereka telah menyatakan dengan tegas bahawa Nabi mula mengada-ngadakan, mereka berbohong dengan sengaja. Selanjutnya, para pendengar ini mulia Allah sekalian, dalam ayat ini juga mereka telah menilai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penyair yang menyampaikan syair-syair berdasarkan imajinasi, bukannya kenyataan. Ini tahap ketiga. Jadi di sini berlaku peningkatan tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana pembohong biasanya menyampaikan pembohongannya berhati-hati. Dia menggunakan fikiran dia, tapi lambat laun akhirnya tak akan terbuka juga kejahatan pembohongan itu, kerana dia tidak boleh lagi cover pada waktu itu. Jadi demikianlah yang cuba ditempelkan, dikenakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa masa ke semasa mereka mengatakan Nabi SAW melalui tahap-tahap ini. Nabi cuba nak berbohong, bawa yang bohong yang berikutnya, bawa lagi pendustaan yang berikutnya. Dengan harapan ayat-ayat ini akan kelihatan contradictionnya, ta'arudnya, tanaqudnya antara satu sama lain. Tapi memang mereka tidak berjumpa satu pun ayat yang mempunyai perlawanan, pertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi demikianlah para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, sedikit ulasan yang dapat kita perhatikan dalam kitab tafsir yang namanya Nazmud Durar. Kita beralih kepada ayat yang ke-7 dan ke-8 di surah yang hebat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ
Dan kami tidak mengutuskan sebelummu, wahai Muhammad, melainkan beberapa orang lelaki yang telah kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang kamu tahu, jika orang-orang yang berpengetahuan, kiranya kamu tidak mengetahui. Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh ataupun jasad yang tidak memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal hidup tanpa mati. Demikianlah lebih kurang terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Katsir. Ceritakan pustaka Ibn Katsir. Itu kita tafsir yang cukup menarik. Ada pendengar ini mulia Allah sekalian. Ambillah peluang untuk memahami kalam Allah dengan dasarkan tafsir seperti ini, cadangkan ini. Jadi setelah ayat lalu menentang usul yang mereka kemukakan tentang mukjizat, minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukti itu. Sekarang ayat yang kita sedang tatati ini, kita sedang bincangkan ini pula bersangkutan dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menyatakan kami tidak mengutus kepada seorang manusia pun sebelummu, wahai Muhammad, melainkan beberapa orang lelaki. Yang mana difahami di sini, datang wahyu tersebut menerusi perantaraan malaikat guna supaya kami sampaikan kepada mereka wahyu dari kami kepada umat yang diutuskan kepada mereka itu. Jika kamu, kaum musyrikin, masih lagi meragui hal ini, maka tanyalah kepada orang-orang yang tahu tentang persoalan kenabian dan kerasulan, misalnya kepada orang Yahudi dan orang Nasrani yang kadang-kadang kamu berusniaga dengan mereka itu. Orang Arab ni terkenal sebagai illiterate, orang yang illiterate ni maknanya orang yang tak punya pembangunan, tak ada civilization, hidup dalam keadaan nomad, berpindah dari satu tempat ke yang lain. Kadang-kadang mereka berusniaga dengan golongan Yahudi dan Nasara yang berada di utara, di Madinah secara khususnya dan di Syam secara umumnya. Maka ayat ini memerintahkan mereka supaya bertanya kepada orang-orang yang telah pun terpelajar di kalangan ahli kitab tentang kebenaran wahyu yang diutuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau orang Arab ini boleh kita bagi kepada dua, pertama Arab, yang kedua Arab. Arab ini iaitu golongan duduk secara berpindah randah satu tempat kepada orang lain. Umpamanya kita di tanah Melayu ini ada dua keadaan orang Melayu. Dua keadaan bumi putera. Bumi putera yang agak berpembangunan, duduk di bandar, duduk di kampung, dia membangunlah tu. Tapi satu lagi kategori, iaitu orang asli yang juga merupakan kaum bumi, pribumi. Tapi duduk di kawasan-kawasan di pedalaman, duduk di kawasan-kawasan yang jauh dari pembangunan. Jadi begitu juga orang Arab yang masukkan kebanyakan yang ada pada waktu itu, yang duduk di bandar seperti Quraisy ini hanya sedikit Quraisy. Yang banyaknya merupakan mereka yang duduk di kawasan pedalaman. Pedalaman mereka bukanlah berhutan seperti kita, duduk di kawasan padang pasir maksudnya, remote area. Saudara pendengar ini mulia Allah sekalian, kedua-dua bangsa ini boleh dianggap sebagai tidak begitu bertamadun. Yang satu kategori ini walaupun maju, walaupun yang hidup di kawasan Belanda, tapi kerjanya meniaga saja, bukan baca pun. Berapa orang saja di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang dimaksudkan dalam hadis, khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, idza faquhu. Boleh dibaca juga sebagai faqihu, tapi kalau sebut faquhu ini lebih tepat seperti yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani atas surah Fa'ulah. Saudara pendengar ini mulia Allah sekalian, baik-baik orang yang ada dalam Islam dan orang yang dulu dalam jahiliah juga terpelajar. Maknanya orang terpelajar ni senang untuk menerima kebaikan. Orang yang ada ilmu ni senang untuk dibimbing berbanding dengan orang jahil. Jadi kebanyakan orang Arab yang menentang Nabi Muhammad SAW ini, walaupun mereka ni maju dari sudut fizikalnya, kewangannya, kebendaannya, tapi dari sudut akalnya, fikirannya mundur. Mereka ni merupakan bangsa yang tidak terpelajar. Maka datang tuntutan ayat ini menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW, beritahu mereka, kamu tanyalah golongan Yahudi dan Nasara yang telah membaca kitab-kitab Samawiyah sebelum ini tentang kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Saudara pendengar, ini satu tafsiran. Kalau kita perhatikan dalam Zadul Masir ada beberapa tafsiran lain. Tafsiran yang kedua, ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ini adalah merujuk kepada umum. Umum turunnya ayat, tanyalah kepada orang yang faham kalau kamu tidak mengetahui. Itu sebab Abu Hanifah dan Nu'man bin Thabit. Nu'man ini merupakan seorang, Abu Hanifah merupakan seorang pakar ilmu fiqh ini sifatkan oleh Imam Syafi'i, ma min faqih ma minna illa wa huwa iyalun ala Abi Hanifah. Setiap orang yang berkecimpung dalam ilmu fiqh ini akan
merupakan pengikut kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah ni merupakan pioneer kepada gerakan kefahaman yang dipanggil sebagai fiqh, memahami Quran dan Sunnah. Sudah pendengar dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita bincangkan dalam konteks yang berlaku ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita supaya bertanya kepada orang yang ahli, kata Abu Hanifah. Abu Hanifah ni pernah berlaku seorang orang zindik datang bertanya kepada Abu Hanifah. Dalam Quran mengatakan ma farratna bil kitab min syai'. Tidak ada satu benda pun melainkan kami telah terangkan dalam Quran tentang hakikatnya. Maka Abu Hanifah tunjukkan kepadaku mana ayat dalam Quran yang menceritakan bagaimana membuat roti. Mana di ayat Quran ya, surah yang tertentu membuat deskripsi bagaimana membuat roti. Roti fatir ataupun khubzun ni bagaimana nak buat? Abu Hanifah berkata, esok kau datang aku akan tunjukkan di mana. Esok hari ni Allah ni pun datang tanya mana dia dalam Quran menceritakan tentang membuat roti. Abu Hanifah kata, mari kita pergi jumpa dengan pembuat roti. Kita tanya dia macam mana cara buat roti. Kerana Allah SWT menyatakan dalam dua firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli kalau kamu tidak faham. Maksudnya ayat Quran dia menyuruh kita supaya menampingi ahli ilmu. Kalau kamu nak pandai buat roti, kamu tanyalah kepada orang buat roti. Kerana Quran tidak akan turun untuk menceritakan perihal kehidupan ni 100% lengkap, sempurna. Sampailah Quran itu jadi kitab geografi ataupun kitab sains ataupun kitab matematik. Tidak begitu. Quran ini membimbing kita kepada alam ukhrawi, kehidupan akhirat yang mana di sana kita tidak ada ilmu langsung. Adapun ilmu dunia kita boleh meneroka. Saudara pendengar ini mulia kat Allah sekalian. Kata Al-Imam Ibn Jauzi dalam Zadul Masir, maksud kedua ayat ini adalah secara umum turun kepada kita semua supaya kita menampingi ahli ilmu, supaya kita dapat ilmu. Kita salah mencari ahli ilmu supaya kita faham bagaimana nak berinteraksi dengan manusia dengan berbagai-bagai ilmu yang ada pada hari ini. Terusnya yang ketiga, kalau kita perhatikan, kata Al-Imam Al-Alusi, Mahmud Al-Alusi yang tafsir beliau, tafsir Ruhul Ma'ani. Ini cukup menarik. Malangnya belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Nusantara. Ruhul Ma'ani. Kita pernah ceritakan tentang kehidupan Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi yang merupakan ulama kurun ke-13 ini. Tak jauh yang kita, 1270 Hijrah. Beliau ini, Mahmud Al-Alusi ni, kalau kita perhatikan secara pengertian, beliau menyatakan ada satu pandangan yang agak bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pandangan yang disebut di sini golongan Al-Imamiyah. Al-Imamiyah ni satu puak daripada kalangan Rawafid, Syiah. Mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada a'immah ahlul bait. Soalan hanya boleh tanya kepada imam-imam yang terdiri daripada 12 orang itu supaya dapat jawapan. Lain daripada itu tidak dibenarkan untuk tanya. Ini pandangan pula, pandangan ekstrim. Kerana ilmu ini kita telah bincangkan beberapa ayat Rasul Ta'ala tentang kehebatannya seperti disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Babul Ilmi wa Fadluh. Babul Ilmi wa Fadlih mengatakan bahawa kepentingan ilmu ini untuk kita cedok, kita peroleh pada mana sekalipun sumbernya, lagi ia baik. Al-hikmatu dhalatul mu'min, anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Ilmu ini milik orang beriman, mana saja diperoleh, walaupun sumbernya itu bukan daripada orang Islam. Khudhu an Bani Israel wala haraj. Ambillah daripada Bani Israel, tidak ada masalah padanya, tidak ada dosa, lagi tidak bertentangan dengan Quran dan juga Sunnah. Maka ambillah dia, para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi pandangan ini secara otomatik terbatas. Kerana ilmu itu harus diambil daripada mana-mana pihak sekalipun tanpa membataskannya kepada golongan yang tertentu semata-mata. Kerana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, Al-Anbiya lam yurithu dinaran wala dirham. Para Nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhazahu faqad akhaza bihadhin wafir. Siapa yang telah memperoleh ilmu, mencari ilmu, sebenarnya dia mendapat keberuntungan yang besar. Kita pendengar ini juga maksudnya. Jadi tafsiran yang kedua itu menarik untuk kita fahami bahawa ia umum, bukannya khusus untuk kes yang berlaku pada zaman Nabi, di mana golongan musyrikun Quraisy ini diminta, digesa supaya bertanya kepada ahli kitab tentang kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Bukan itu sahaja, malah ia umum seperti yang berlaku pada zaman Abu Hanifah. Dalam hujah yang telah kita bincangkan sebelum ini, InsyaAllah kita akan bincangkan pada kuliah akan datang ayat berikutnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.